dan abang rasa Balak confirm akan bawa kuasa Aloha, Assalamualaikum Sipu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ni, Abang Din nak bincang tentang potensi satu kuasa yang Boboiboy Balak mungkin akan ada. Yes, Boboiboy Balak belum wujud lagi dalam dunia kita buat masa ni. Dan Abang nak bincang tentang satu kuasa dia Abang rasa mungkin akan ada. Dan apakah efek kuasa itu kepada jalan cerita Boboiboy pada masa akan datang. Alright, tapi sebelum kita cerita semua tu, Abang Din nak minta kepada yang belum subscribe lagi, okay, yang baru jumpa channel ni ataupun yang dah lama jumpa tapi belum subscribe lagi, untuk tekan butang subscribe. Abang Din ada impian untuk dapatkan ke 5,000 subscribers sebelum hari raya. Kita dah dekat dah raya, lagi 2 minggu kan. Jadi abang harap korang boleh subscribe. Terima kasih banyak-banyak kepada yang dah subscribe. Jangan lupa tekan butang like sekali, komen pandangan korang dekat bawah. Komen nantilah lepas korang dah tahu apa abang cakap, okay? Alright, jom kita bincang pasal kuasa ni. Apakah kuasa ni? Kalau korang tanya, jawapan abang adalah kuasa penyembuhan ataupun healing dalam bahasa Inggeris. Okey, abang rasa Boboiboy Balak akan ada kuasa penyembuhan. Boleh menyembuhkan penyakit. Penyakit abang tak pastilah, tapi luka confirm. Okey, Boboiboy Balak boleh sembuh. Okey, bukan saja kepada Boboiboy tapi kepada orang lain juga. Dan abang rasa benda ni agak penting dengan masa depan Boboiboy nanti. Abang sebenarnya jumpa teori ni daripada abang punya komik dekat belakang ni. Abang ambil, abang dah letak balik. Sebenarnya abang letak atas meja semalam. Abang tak tahu kenapa abang simpan. Komik isu yang kelima. Okay. Alright, so komik yang ini abang beli dari tahun lepas. Okay, so komik ni dalam dia ada tiga episod Boboiboy Galaxy Musim 1. Okay, episod dia adalah episod Boboiboy Air lah. Abang ada buat spoiler review untuk episod ni, untuk buku ni. So kalau korang nak tengok ni kat sini, abang akan letak spoiler review. Abang nak cerita pasal apa yang abang nak cerita lah. Tapi basically dalam ni kita ada 3 episod, dan dekat belakang ada satu episod khas. Dan dekat episod khas ni dia cerita pasal Boboiboy nak belajar tentang kuasa dia. So Boboiboy gunakan ke-6 elemental, bukan pecah 6 tapi pecah 3 untuk belajar tentang kuasa elemental dia. Kelakar lah. Okay, ada satu part tu Boboiboy api lawan dengan Boboiboy petir. Memang best lah. Tapi penghujungnya, okay, pada muka surat terakhir sekali, basically muka surat terakhir, dia ada keluarkan gambar ni. Alright, abang akan tunjukkan gambar yang abang ambil dekat handphone abang. So gambar ni dia tunjukkan Boboiboy ni punya abilities dengan dia punya types dia. Abang ada bincang benda ni dekat live stream semalam tau. Okay, siapa yang datang live stream semalam, korang mesti tahu abang dah bincang pasal benda ni. Dan dekat sini Boboiboy Daun, dia punya personality ada knife dan pelawak. Dan peranan dia adalah penyekat dan penyembuh. Okey, so Boboiboy Daun ada kuasa penyembuh. Okey, Duri, kita tak pernah tengok Duri ada kuasa penyembuh, but I think Duri still ada kuasa penyembuh. Dan abang rasa Balak confirm akan bawa kuasa penyembuh ni ke Balak. Sebab itulah abang cakap mungkin Boboiboy Balak akan ada kuasa penyembuh yang lebih proaktif. Orang pergi duduk kat bawah pokok ke, ataupun masuk dekat dalam pokok ke, dan dia boleh sembuh luka-luka dan even maybe penyakit lah. Penyakit tu abang tak pasti, tapi sembuh luka insyaAllah memang ada lah. Abang juga sebenarnya terinspirasi nak buat video ni sebab daripada satu karakter yang abang jumpa daripada Black Clover. Abang selalu sebut nama karakter ni sebab abang bandingkan kuasa dia dengan kuasa Sori. Okay, kuasa Sori yang Sori letak macam ada pokok keluar dalam episod 9, lepas tu tembak laser tu, kuasa tu sama macam kuasa karakter ni, nama dia Mimosa Vermilion. Mimosa Vermilion ni kuasa dia, dia punya base, dia punya type dia adalah plant base. Okay, dia dalam cerita Black Clover ni, diorang guna magic tau. Okay, contohnya macam Asta tak ada magic, tapi kawan baik Asta tu main karakter lah. Kawan baik dia macam yang membesar dengan dia, Yuno ni, dia punya kuasa is based on angin. Kuasa dia, magic dia based on angin. Pasal ada orang based on air, ada yang based on api, ada yang based on kegelapan, macam-macam lah. Tapi untuk karakter Mimosa Vermilion ni, dia based on pokok, based on tumbuh-tumbuhan. Dan macam abang cakap tadi, dia ada satu kuasa dia sama macam Boboiboy Sori. Maksudnya Boboiboy Sori ambil kuasa dia sebab dia dah lama muncul dulu. Okay, kuasa tu memang macam laser keluar daripada bunga matahari, kuasa dia. And
Dan satu lagi kuasa adalah dipanggil Cradle of Health or something like that lah. Dia macam tempat tidur baby, macam apa, buaian bayi kan, yang kita yang ada naik atas tu, macam tu, tapi dia berbuat dari pokok. Dan siapa yang baring dekat dalam tu, benda tu besar lah, ada manusia boleh baring, siapa yang baring dalam tu dia akan dapat heal, dia akan dapat kuasa sembuhan. So mungkin Boboiboy Balak akan ada kuasa yang sama dengan Mimosa Vermilion juga. Okay, abang rasa tak marah kalau Monster ambil je kuasa Mimosa Vermilion ni dan jadikan dia kuasa balak, sebab abang rasa benda ni penting untuk masa hadapan Boboiboy. Okay, sekarang kita akan pergi ke bahagian yang agak penuh dengan spoiler. Jadi kalau korang belum baca Boboiboy Galaxy musim 2, lebih-lebih lagi isu yang baru-baru, tolong berhenti tengok, korang baca dulu komik dan datang balik ke sini, sebab abang tak nak korang kena spoiler. Alright, video-video sebelum ni pun abang ada cakap benda yang sama, sebab abang nak bincang berkenaan, spoiler alert, keluar. Abang nak bincang berkenaan dengan Tok Abah. Okay, biasalah kan, apa-apa pun sekarang kita bawa ke Tok Abah, sebab Tok Abah is like kelemahan untuk semua fan Monster dan Sifu Squad. Jadi abang nak cerita sikit berkenaan potensi kuasa healing Boboiboy ni untuk membantu Tok Abah yang sakit. Korang semua tahu yang Tok Abah sakit, abang dah establish benda ni, abang dah cakap, abang rasa Tok Abah sakit. Abang rasa Tok Abah sakit sebab Tok Abah batuk dalam isu 15, dan abang rasa itu nak menunjukkan yang Tok Abah sakit, dan yes, Tok Abah sakit. Okay, dan mungkin ini akan jadi satu plot point dalam sama ada Boboiboy Galaxy musim 2 ni, ataupun dalam movie 3 nanti, di mana Boboiboy belajar bersungguh-sungguh untuk dapatkan kuasa balak ni, untuk basically ubati penyakit Tok Abah. Okay, macam abang cakap tadi, abang rasa benda ni confirm memang boleh ubati luka-luka semua, tapi penyakit tu abang tak pasti. So mungkin Boboiboy cuba macam mana pun dan akhirnya Boboiboy akan gagal juga. Okay, dan itu yang buatkan Boboiboy belajar lah. Tak semestinya apa yang kita nak kita akan dapat, dan itulah story dalam cerita movie 3 ke apa macam tu lah. Ini semua teori abang Aziz, tapi itulah abang rasa benda ni, kuasa healing ni sebenarnya akan mainkan peranan dalam tumbesaran Boboiboy ataupun tumbesaran karakter Boboiboy bersama Boboiboy Balak di masa akan datang. Okay, dan abang rasa kalau Monster tak letak kuasa ni, satu pembaziran lah, satu pembaziran yang ada dekat sini, sebab kita dah establish dekat sini yang dia ada kuasa healing. Dan walaupun ramai yang tak beli ni, abang tak rasa semua orang beli benda ni kan, tapi abang rasa Monster boleh gunakan musim 2 untuk establishkan kuasa ni. Okay, bagi tahu yang Boboiboy Balak ni ada kuasa untuk menyembuhkan penyakit, or even just menyembuhkan luka, tak kisahlah, yang penting dia boleh menyembuhkan sesuatu. Itu yang penting. Okay lah, sampai di sini saja abang punya teori dan penjelasan kenapa abang rasa teori ni penting. Benda ni penting untuk berlaku kepada Boboiboy. Sekarang abang nak tahu pandangan korang. Boleh tak korang komen dekat bawah, korang tanya, bagi tahu pandangan korang. Korang suka tak kalau Boboiboy ada kuasa healing? Korang suka tak kalau pasal kuasa healing ni dia akan jadi macam satu story, atau satu macam jalan cerita di mana Boboiboy berusaha untuk ubati penyakit Tok Abah dengan cara dia tersendiri, iaitu dengan master, dengan menguasai kuasa balak. Korang suka ke tidak? Ataupun korang ada jalan cerita yang lebih baik, macam korang punya fanfiction sendiri, boleh komen dekat bawah. Alright, ribuan terima kasih kepada yang menonton. Video hari ini memang pendek je. Ribuan terima kasih kepada yang menonton. Ribuan terima kasih kepada members. Ribuan terima kasih kepada yang tengah-tengah butang subscribe tu. Yang tengah-tengah, terima kasih tekan butang subscribe. Okay, kita jumpa di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.